Saya Nur Mahira Farhana akan membentangkan mengenai pengenalan projek. Projek menaik taraf jambatan merentasi Sungai Kerian dan pembinaan jejambat merentasi persimpangan Jalan Persekutuan ke Jalan Trans Kerian dikelola oleh pihak JKR dan juga Kementerian Kerja Raya dengan anggaran kos sebanyak RM209 juta. Projek yang bermula pada 8 Julai 2021 dijangka siap pada 2 Februari 2025 melibatkan lebuh raya utama dengan jarak sepanjang 522.2 km meliputi kawasan utara. Projek tersebut mengalami sedikit kelewatan disebabkan faktor pengosongan tanah dari penduduk sekitar yang masih belum diselesaikan. Tarikh asalnya pada Julai 2024 terpaksa ditunda pada bulan Februari 2025. Projek ini akan mengurangkan kapasiti trafik terutamanya dari Pulau Pinang ke Perak serta mengurangkan tempoh perjalanan pada waktu puncak dan juga menyelesaikan masalah banjir kilat. Objektif kajian. Kajian ini mempunyai dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti keperluan dalam mempertimbangkan impak dan komuniti tempatan. Yang kedua adalah mengkaji masalah keselamatan pengguna jalan raya dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Kaedah kajian. Kajian ini telah menggunakan pendekatan kualitatif iaitu mendapatkan data dalam bentuk temu bual dan juga pemerhatian. Seramai 4 orang informan telah ditemu bual bagi menjalankan kajian ini. Pemilihan informan berfokus kepada penduduk sekitar dan juga pengurus projek yang melaksanakan projek pembangunan tersebut. Projek menaik taraf jambatan FT001/724/5 merentasi Sungai Kerian dan membina jejambat merentasi persimpangan Jalan Persekutuan ke Jalan Trans Kerian FT001/FT283 seberang Perai Pulau Pinang mempunyai 3 kepentingan. Antaranya ialah memberi kemudahan kepada penduduk. Pembinaan projek ini dilakukan kerana laluan di kawasan persekitaran tersebut agak sempit. Ia menyukarkan pergerakan lalu lintas penduduk dan juga melibatkan pembinaan jalan raya baharu serta pengubahsuaian jalan sedia ada untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yang kedua ialah mengatasi masalah lalu lintas. Pembinaan jambatan 4 lain membolehkan pergerakan kenderaan menjadi lebih lancar dan cepat serta dapat mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Dengan membina jambatan tersebut, ia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di persimpangan yang sibuk dan mempercepatkan masa perjalanan. Dan akhir sekali ialah memudahkan akses dan mobiliti. Projek ini dapat meningkatkan kemudahan dan pergerakan penduduk setempat dengan menambah baik akses mereka ke pelbagai lokasi utama dalam kawasan tersebut. Contohnya, dengan meningkatkan akses ke kawasan seperti kawasan pusat bandar, institusi pendidikan dan zon perindustrian. Isu atau masalah yang timbul jika projek penaik tarafan Sungai Kerian ini tidak dilaksanakan. Yang pertama adalah meningkatkan kes kemalangan jalan raya. Berdasarkan temu bual yang dijalankan, informer telah menyatakan bahawa keadaan jambatan yang lama, yang sempit dan berlubang telah meningkatkan kes kemalangan di kawasan tersebut. Oleh itu, dengan adanya projek ini, ia dapat mengurangkan kes kemalangan tersebut kerana jalan baru yang lebih luas akan dibina dan dijangka siap pada awal tahun 2025. Masalah kedua adalah kesesakan lalu lintas. Keadaan ini akan bertambah teruk terutamanya pada waktu kemuncak dan musim perayaan seperti Tahun Baru Cina dan juga Hari Raya Aidilfitri. Hal ini disebabkan oleh keadaan jalan dua lorong yang tidak dapat lagi menampung jumlah kenderaan yang banyak pada satu-satu masa. Oleh itu, projek ini telah menaik taraf jalan tersebut kepada 4 lorong 2 hala dan sekaligus dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut. Masalah yang seterusnya adalah mengambil masa untuk sampai ke sesuatu destinasi. Hal ini disebabkan oleh keadaan jalan yang berlubang,
beralun dan sering berlaku kesesakan lalu lintas akan memanjangkan lagi tempoh masa perjalanan pengguna jambatan Sungai Kerian tersebut untuk ke destinasi mereka. Oleh itu, dengan adanya projek penaik tarafan ini, ia dapat mengurangkan masalah kesesakan trafik dari negeri Pulau Pinang ke negeri Perak. Tersusun jangkaan impak negatif dan positif yang bakal diterima oleh penduduk setempat. Jangkaan impak positif yang pertama ialah kemudahan kepada penduduk. Melalui jambatan ini, pergerakan penduduk lebih mudah dan pantas kerana jambatan ini mempunyai 4 laluan. Kesesakan lalu lintas juga dapat dikurangkan kerana jambatan ini dapat memudahkan pergerakan mereka. Bagi penduduk setempat juga, jambatan ini lebih canggih berbanding jambatan dahulu. Yang kedua, impak positif iaitu mengurangkan kemalangan jalan raya. Jambatan yang baru lebih luas berbanding jalan lama kerana jambatan ini mempunyai 4 laluan. Pergerakan kereta juga lebih lancar dan kereta dapat memotong dengan selamat. Seterusnya ialah jangkaan impak negatif. Yang pertama ialah mengganggu persekitaran penduduk. Bunyi bising dari jentera, mesin gerudi, pencemaran habuk akan mengganggu penduduk yang tinggal di kawasan pembinaan dan menyebabkan mereka merungut. Malah habuk-habuk yang berterbangan juga telah masuk ke rumah penduduk yang dapat menjejaskan kesihatan mereka terutama bagi golongan tua. Yang kedua ialah mengurangkan pendapatan penduduk. Pendapatan ekonomi penduduk di situ terjejas kerana mereka terpaksa menutup gerai makan atau gerai runcit atau gerai-gerai kecil dan sebagainya untuk memberi laluan kepada pembinaan jambatan ini. Namun begitu, mereka dapat memulakan perniagaan balik setelah pembinaan selesai. Antara punca terjadinya faktor penolakan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap projek pembinaan ini adalah seperti berikut. Yang pertama sekali adalah masyarakat menginginkan penyelesaian masalah terhadap kesesakan. Antara salah satu faktor penerimaan masyarakat setempat di Timur Tebal terhadap pembinaan Jambatan Kerian ini adalah kerana kebanyakannya disebabkan masalah lalu lintas yang semakin teruk. Pembinaan Jambatan Kerian dijangka menawarkan penyelesaian bagi isu kesesakan lalu lintas yang dilihat di persimpangan jalan dari Jalan Persekutuan ke Jalan Transkiam. Pembinaan jambatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasiti jalan raya dengan menukarkan jalan 2 lorong kepada 4 lorong dari setiap arah. Akibatnya, peruntukan ruang tambahan akan memudahkan laluan kenderaan dan juga mungkin mengurangkan kesesakan lalu lintas semasa tempoh permintaan tinggi. Pembinaan ini juga mempertingkatkan lebar jalan dan juga melaksanakan pembinaan jalan raya baru yang boleh meningkatkan aliran trafik secara berkesan. Ia juga dilihat memudahkan pergerakan kereta yang lancar dan mampu mengurangkan tempoh menunggu di persimpangan serta kesesakan lalu lintas. Yang kedua adalah peningkatan keselamatan jalan raya. Dalam merancang setiap aspek pembangunan, pentingnya memastikan perancangan pembangunan yang baik terhadap masyarakat di sebuah kawasan supaya kawasan tersebut tidak ketinggalan dari segi pembangunan yang kondusif dan selesa. Kemalangan merupakan perkara yang dapat dielak, namun dengan adanya perancangan yang baik dalam setiap perancangan jalan raya, diharap dapat membaiki segala masalah yang berlaku seperti di Timur Tebal. Disebabkan keadaan jalan raya yang sempit telah menyukarkan kelancaran perjalanan di Timur Tebal. Hal tersebut telah mendorong terjadinya kemalangan dan dengan adanya penambahbaikan daripada 2 lorong kepada 4 lorong, dapat dilihat ia lebih memudahkan perjalanan dan dapat mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya. Selain itu, penambahbaikan divider di kawasan perumahan yang berdekatan jalan raya juga turut menyenangkan hati masyarakat setempat kerana kebanyakan divider di kawasan tersebut telah rosak disebabkan kekerapan kemalangan yang terjadi di kawasan tersebut. Yang ketiga adalah peningkatan akses dan mobiliti. Melalui peningkatan akses dan mobiliti projek ini, masyarakat melihat pembinaan jabatan dan penambahbaikan infrastruktur jalan raya ini dapat memberikan kemudahan sama ada dari segi akses yang lebih baik ataupun menjadi keadaan jalan lebih besar. Ia juga merupakan faktor penerimaan masyarakat setempat di Timur Tebal. Projek ini merancang untuk menyediakan akses yang lebih baik kepada penduduk setempat, terutama sekali untuk pergi ke destinasi utama seperti pusat bandar, institusi pendidikan dan zon perindustrian. Akses yang lebih baik ke pusat bandar akan menyediakan lebih banyak peluang kepada penduduk untuk bekerja, membeli belah dan juga mengakses perkhidmatan ini. Ia dilihat boleh merangsang akses ekonomi di pusat bandar dan memberi manfaat kepada perniagaan tempatan. Semasa temu bual dijalankan dengan penduduk yang tinggal di kawasan itu,
Kebanyakan penduduk merasakan bahawa pembinaan jabatan baharu ini turut mendapat kesan penolakan daripada masyarakat setempat dengan apa yang terjadi terhadap perniagaan kecil. Perniagaan kecil seperti kedai runcit dan restoran mungkin terpaksa menanggung beban ekonomi yang semakin sedikit kerana pelanggan jarang masuk ke kawasan tersebut. Hal ini telah menyukarkan orang ramai juga untuk mendapat akses memasuki kawasan tersebut. Hal ini dilihat telah menjadi salah satu faktor penolakan masyarakat setempat. Libur Tebal seperti yang kita ketahui merupakan sebuah kawasan yang dipenuhi pelbagai perniagaan untuk masyarakat setempat. Berdekatan kawasan pembinaan jabatan juga dilihat terdapat beberapa stesen minyak yang turut terjejas disebabkan kesukaran untuk memasuki kawasan tersebut. Terdapat juga beberapa kilang lori dan sebuah bengkel motosikal yang turut ditutup daripada pembinaan projek itu. Penduduk setempat yang bergantung kepada pembinaan projek harian, mereka menghadapi kesukaran dan juga mengalami penurunan pendapatan. Ini boleh menyebabkan kesukaran ekonomi bagi setengah penduduk, terutama mereka yang bergantung kepada perniagaan tempatan sebagai sumber pendapatan utama. Gangguan seterusnya adalah gangguan terhadap masyarakat setempat. Kesan negatif pembinaan jabatan ini adalah seperti termasuk gangguan bunyi, masalah debu dan habuk serta bunyi bising dari mesin gerudi semasa aktiviti pembinaan telah dijalankan menyebabkan ketidakselesaan kepada penduduk, terutama mereka yang tinggal berhampiran dengan kawasan tersebut. Selain itu, debu dan habuk yang terhasil semasa pembinaan juga menyebabkan masalah kesihatan, terutama sekali bagi golongan yang rentan terhadap alahan atau penyakit pernafasan. Hal demikian telah menjadikan masyarakat kurang selesa dengan pembinaan jabatan ini. Gangguan tersebut juga turut melahirkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat disebabkan masalah pengurusaha projek yang kurang peka terhadap isu ketidakselesaan mereka. Dapat dilihat isu-isu tersebut telah memainkan peranan penting dalam masalah faktor penolakan dan juga penerimaan masyarakat setempat di Libur Tebal terhadap projek pembinaan jabatan kerajaan ini. Yang seterusnya adalah pendirian ahli kumpulan dan impak projek. Projek menaik taraf jambatan ini telah memberi impak positif dan negatif kepada masyarakat. Impak yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur dan kemudahan. Pembangunan infrastruktur di sesuatu kawasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk termasuk peningkatan dalam pendapatan, peningkatan dalam taraf pekerjaan dan pendidikan. Mereka juga dapat menggunakan dan menikmati kemudahan yang ada seperti menikmati jaringan lebuh raya. Impak yang kedua adalah menyambungkan trafik dari Pulau Pinang ke Perak. Jambatan ini dapat memendekkan tempoh perjalanan dari Pulau Pinang ke Perak. Oleh itu, jambatan ini dapat meningkatkan lagi aktiviti ekonomi, budaya dan sosial masyarakat setempat. Impak yang ketiga adalah dapat menyelesaikan masalah banjir kilat. Banjir kilat boleh merosakkan harta benda penduduk sekitar dan menyebabkan kerugian yang besar. Penduduk juga terdedah kepada risiko kesihatan dan keselamatan akibat air yang tercemar dan berbahaya. Oleh itu, projek ini dapat mengekang masalah banjir kilat tersebut dengan melakukan dua perkara iaitu penaiktarafan jambatan dan pendalaman sungai. Impak yang keempat adalah mengurangkan masalah kemalangan. Projek penaiktarafan ini dapat mengurangkan masalah kemalangan kerana jalan diperluaskan dan tiada jalan berlubang yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Masalah kemalangan ini sering berlaku kerana keadaan jalan yang berlubang dan jalan sempit. Struktur jalan yang baru dibina juga dapat menjaminkan keselamatan dan keselesaan pengguna kerana menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi dan tahan lama. Oleh itu, untuk mengurangkan masalah kemalangan dengan memastikan jambatan berada dalam keadaan baik untuk pengguna. Impak seterusnya adalah mengganggu aktiviti sosioekonomi penduduk. Penduduk yang berniaga di gerai-gerai di tepi jalan akan terjejas akibat projek menaiktarafkan jambatan tersebut. Ini telah memberi kesan kepada penduduk setempat kerana projek ini memerlukan pengambilan tanah, pengambilan jalan dan laluan dan pembinaan infrastruktur yang boleh mengganggu aliran trafik dan kualiti alam sekitar. Projek ini juga telah mengurangkan kesejahteraan penduduk setempat. Perkara ini berlaku kerana projek menaiktarafkan jambatan ini telah menimbulkan masalah seperti pencemaran udara, pencemaran bunyi dan sebagainya. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan dan juga pandangan.
Antara cadangan penambahbaikan dan pandangan yang berkaitan projek adalah penguatkuasaan undang-undang terhadap pematuhan garis panduan alam sekitar. Hal ini kerana pembinaan jambatan dan jejambat memakan banyak kawasan seperti kawasan pertanian dan juga sungai. Contohnya, undang-undang yang ditetapkan dalam penyediaan laporan EIA dan SIA dapat membantu untuk mengurangkan masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan juga pencemaran bunyi. Pembinaan projek juga harus selari dengan persekitaran agar kesan negatif dapat diatasi. Seterusnya ialah penstrukturan semula aliran trafik. Penstrukturan semula aliran trafik perlu dilaksana bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya dengan penambahan lampu jalan, meningkatkan kawasan penghadang serta meluaskan laluan bagi motosikal. Kajian juga perlu dilaksana dengan melibatkan pakar aliran trafik dan juga konsultasi dari pihak berwajib bagi mengurangkan risiko kemalangan. Seterusnya adalah pandangan berkaitan projek pembangunan. Projek pembangunan ini merupakan satu keperluan penting kepada masyarakat bagi mengakses laluan alternatif dan juga mengurangkan kesesakan lalu lintas dan tempoh perjalanan juga dapat dikurangkan. Selain itu juga, projek pembangunan ini perlu mendapat reaksi dan pandangan daripada penduduk sekitar. Terdapat dua cabaran yang dihadapi oleh kami, antaranya adalah kekangan masa dan sukar untuk ke tapak projek. Cabaran yang pertama adalah kekangan masa. Aspek pengurusan masa adalah perkara yang paling penting untuk dititik beratkan. Setiap kajian yang dijalankan mempunyai tempoh masa yang telah ditetapkan untuk disiapkan. Sebagai pengkaji, kita haruslah melakukan perancangan awal supaya kejadian yang tidak diingini berlaku dapat diatasi. Sebagai contoh, kekangan masa untuk menetapkan tarikh temubual bersama informan. Hal ini kerana tidak semua masa yang dicadangkan oleh pengkaji bersesuaian dan lapang dengan jadual informan, terutamanya pengurus projek yang sibuk dengan urusannya. Oleh itu, pengkaji harus sentiasa mempunyai rancangan tambahan supaya urusan temubual berjalan dengan lancar. Cabaran yang kedua adalah sukar untuk ke tapak projek. Tapak projek kami berada jauh di luar pulau dan jaraknya beranggaran kira-kira sebanyak 48.3 km dan mengambil masa selama 46 minit. Ahli kumpulan kami juga tidak mempunyai kenderaan untuk bergerak. Walaupun sesetengah daripada ahli kami mempunyai motosikal, tetapi mereka masih takut untuk membawa motosikal dan masih belum menguasai jalan-jalan di Pulau Pinang. Selain itu, kami juga kekurangan wang. Kami tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar kos pengangkutan ke tapak projek kerana jaraknya agak jauh dan mengambil masa untuk sampai ke destinasi. Cara mengatasi cabaran yang dihadapi sepanjang menjalankan kajian ini. Yang pertama adalah pengurusan masa yang efektif. Aspek pengurusan masa, kepatuhan terhadap jadual untuk melaksanakan sesuatu kajian ini adalah sangat penting. Oleh itu, pengkaji telah pun menyenaraikan masa yang sesuai untuk melakukan temubual dengan ketetapan masa daripada informan. Hal ini dilakukan bagi memastikan kajian dapat dihantar pada waktu yang telah pun ditetapkan. Cara mengatasi cabaran yang seterusnya adalah melalui perbincangan bersama ahli kumpulan. Pengkaji telah pun mengadakan perbincangan secara dalam talian bagi menyelesaikan setiap masalah dan juga cabaran yang dihadapi. Cara ini sangat membantu pengkaji dalam menguruskan masa dengan lebih baik serta dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara kumpulan. Sebagai contoh, pengkaji telah pun berbincang cara untuk mengurangkan kos pengangkutan, iaitu dengan menghantar wakil seramai 3 orang sahaja untuk ke tapak projek dan memantau keadaan tapak projek dengan menemubual pengurus projek dan penduduk sekitar. Reaksi penduduk dilihat menunjukkan bahawa pembinaan jambatan baru ini telah membawa pelbagai kesan yang bercampur. Sebagai contoh, manfaat jangka masa panjang seperti kemudahan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Namun juga, terdapat beberapa cabaran jangka masa pendek seperti bunyi bising, habuk dan kesan terhadap perniagaan kecil.
Oleh itu, penilaian keseluruhan tentang projek ini bergantung kepada kecekapan kerajaan dalam mengenangi cabaran sementara dan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan penduduk dan juga kelestarian kawasan tersebut.